Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa' min kulli da'. Wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Allahumma rzuqna halalan wa barik lana fih. Allahumma ba'id bainana wa bainal haram kama ba'ad bainal masyriq wal maghrib. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid samlahum wa farid jam'ahum wa satit kalimatahum wa zazil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma antal wahidul ahad al-fadlus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa anna afdalal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi pembicaraan kita tentang masalah tuntutan syahadah dulu ya. Ini kita tengok bagaimana pengaruh tauhid itu dalam kehidupan manusia, yakni pengakuan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan syahadah la ilaha illallah itu sejauh mana dia berkesan dalam pikiran manusia, ya. Di mana kalimah syahadah yang kita ucapkan itu kalimah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimah yang menjadi dasar perjuangan dakwah dan jihad beliau, dan kalimah ini menuntut pada pengucapnya atau kita yang mengucapnya supaya memusnahkan atau menghancurkan segala rupa bentuk kebatilan lalu ditegakkan di atasnya kebenaran. Ya. Dengan syahadah juga maknanya kita telah berikrar ataupun bersumpah untuk nak meneruskan kerja-kerja yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun untuk nak meneruskan dakwah dan jihad yang dibuat oleh Rasulullah SAW supaya kita dapat membebaskan segala bentuk pengabdian, perhambaan diri manusia daripada ilah-ilah ataupun segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dengan syahadah juga sepatutnya bukan sahaja kita dapat membebaskan diri daripada penjajahan British dalam negara kita dulu, dan termasuk dapat membebaskan daripada orang kata apa, daripada nafsu manusia ataupun dapat menolak dunia kebenaran yang menjadi raja yang menguasai pemikiran manusia atau yang menguasai pemikiran kita. Patutnya begitulah. Jangan bagi benda ni duk menjajahlah pemikiran kita. Jadi itulah di antara kalimah yang memisahkan di antara iman dan kufur. Yang
yang sepatutnya dapat merubah ciri-ciri kehidupan jahiliah kepada cara hidup Islam yang sebenarnya. Jadi maknanya kau dengan syahadah sepatutnya dapat mengikis bersih segala ciri-ciri kehidupan jahiliah. Syirik, nifak, dalal, munkar, qaumiyah, asabiyah, khurafat. Pasal ada di kalangan kita yang bukan semualah, ramai lagi yang nak mengucap syahadah ni, tapi masih lagi duk bergantung pada tangkai-tangkai kalau menghadapi suatu musibah dan sebagainya, sakit dan sebagainya lah. Ada lagi dalam masyarakat kita, dia pergi jumpa dukun mana-mana gantung tangkai lengan ke kaki ke tengkuk ke. Masih ada lagi jenis-jenis yang macam tu. Masih ada lagi pemujaan-pemujaan diberi kepada benda-benda dia agak keramat, bukan karamah, keramat. Dia anggapkan benda tu boleh memberi mudarat, manfaat, maka berlaku pemujaan. Sama sekali bagi kaki-kaki ekor ni memanglah itulah yang jadi seronok bagi dia. Masih ada lagi yang tu. Semayang-semayang, puasa-puasa, zakat-zakat, ngucap-ngucap, tapi masih ada lagi. Yang tu tak boleh nak buang. Masih lagi orang kata apa, berfaham bahawasanya satu, apa nak kata, satu parti lah yang boleh orang kata apa, merintah apa nama ni dunia sampai ke akhirat. Itulah lebih kurang itu kita jaga juga segitu. Menganggap inilah dia yang boleh bagi keamanan, kedamaian. Kalau hak lain tu belum tentu boleh lagi. Sebab ini dah pengalaman puluh-puluh tahun. Masih lagi ada pahaman lagu tu. Seolah-olah orang lain tak boleh merintah. Wallahualam. Tu jaga tu. Itu kepahaman tu rosak dah tu. Baik. Yalah, kadang-kadang kita nak tengok kepahaman-kepahaman yang macam ni. Tak ada bezanya hak di Batu Kek tu. Tak ada beza banyak mana. Cuma sana sembah, di sini puja. 2 kali 5, 5 kali 2. Tak ada beza banyak. Bukan semualah, setengah masyarakat kita lah. Sesak-sesak, dia tak sembah. Dia tak sembah busuk yang dia agak keras. Tak sembah kayu, dia agak puaka. Keramat, dia panggil bukan karamah. Keramat, dia tak sembah. Tapi puja. Puja dengan sembah 2 kali 5, 5 kali 2 je lah. Cuma tak angkat tangan, hanggut kat dia je lah. Lebih kurang je. Sebab tu kita tengok ada kawan-kawan kita duk mengaji kat India, dia beritahu. Di sana tu, rel kereta api pun dia sembah. Rel kereta api pun dia sembah. Pasal, ni dah anggap besi ni besi keramat, dia panggil. Puaka punya besi. Berapa ribu tan gerabak duk atas dia, tak patah. Ni mesti Tuhan punya. Maka rel pun dia sembah. Tuhan dia besi. Itu lebih kurang lah. Tengok lembu pelik, lembu pun dia sembah. Dan berbagai-bagai lagi lah. Bentuk-bentuk rapat yang boleh bawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam-macam lagi lah. Sepatutnya bersih daripada paham-pahaman yang macam ni. Qaumiyah, asabiyah, nasionalisme, sekularisme, sepatutnya bersih. Itu benda-benda yang menjadi musuh kepada akidah tauhid kita. Menjadi orang kata apa, perosak akidah ataupun kalimah la ilaha illallah. Yang kita tak perasan kadang-kadang benda ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Jangan kamu menyeru ataupun jangan kamu menyembah ma'allahi ilahan akhar, bersama dengan Allah akan ilah-ilah yang lain ataupun Tuhan yang lain. Anda terjemah perkataan ilah ni kepada Tuhan, dan itulah terjemahan yang dipakai dalam apa nama ni negara kita, dalam bahasa Melayu kita. Ilah diterjemah pada Tuhan dan dipakai dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kita dah nampak kepercayaan agak terbatas sikit di situ. Bukan sikit lah, memang banyak terbatasnya. Kalau di Pancasila, di Indonesia Pancasila.
kesan-kesan daripada terjemahan ini berbagai-bagai penyelewengan syirik berlaku dalam masyarakat ataupun negara. Kalau di Indonesia sana kita lihatlah sendiri bagaimana bapa dalam keadaan Islam, ibu dalam keadaan Kristian. Anak boleh ikut mana-mana agama, nak ikut bapa boleh, nak ikut mak boleh. Itu kesan daripada Pancasila. Wallahu a'lam, ya. Itu juga dalam rukun negara tak sampai ke tahap tu lagi lah. Tapi kita kena ingat perkataan Tuhan dalam rukun negara ni terbatas, terhad. Terhad. Satu yang diterima oleh semua masyarakat yang beragama, ya. Sebagai tempat penyembahan, tempat pengabdian, atau tempat beragama di situ, ya. Bukan begitulah. Oleh itu berlaku dalam masyarakat kita hari ini, berlaku tak semua tapi berlaku setengah dalam masyarakat kita hari ini yang dianggap syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya sembah patung-patung, sembah dewa-dewa, sembah tokong-tokong. Itu saja dianggap syirik. Sebab patung-patung, dewa-dewa ataupun tokong-tokong yang disembah ni termasuk dalam arti kata Tuhan. Itu saja dianggap syirik. Selebih daripada tu agak kurang, dia pening kepala sikit. Dia jadi pening kepala. Seolah-olah tak ada apa. Kita memakai sistem, memakai undang-undang, pakai peraturan, hukum hakam yang lain daripada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Qardawi ada menyatakan, walaupun kita melaksanakan syiar Islam seperti semayang, puasa, zakat, haji, tetapi masih lagi memakai sistem, memakai undang-undang, memakai peraturan, hukum hakam yang lain daripada sistem, undang-undang, hukum hakam Al-Quran, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Yusuf Al-Qardawi, sesungguhnya dia telah menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tentu dia jadi pening tu. Dekat mana boleh jadi sembah Tuhan pula lagu ni? Tak. Sebab tu kena, orang kata apa, kena check balik. Kena buat homework balik benda ni. Syahadah yang kita dok mengaji, waktu zaman kanak-kanak tadika dulu untuk tahlil arwah dulu. Itu peringkat permulaan untuk tahlil arwah. Janganlah amalan ni atau ilmu ni dibawa sampai sekarang. Tahlil arwah ni hanya untuk apa ni, syahadah la ilaha illallah ni untuk tahlil arwah saja. Untuk kematian. Untuk majlis-majlis apa namanya, nikah kahwin, untuk doa selamat. Untuk itu saja. Lebih dari itu tak ada. Malam Jumaat tak buat tak sah. Ada kematian malam pertama, kedua, ketiga, ada mesti kena buat punya. Tak buat tak boleh. Kalau ditambah lagi malam-malam yang lain, malam 21 yang dipercayai mayat pecah perut. Jadi malam tu kita kena buat tahlil. Kemudian dipercayai pula 100 hari turun batu nisan, kena buat tahlil lagi. Betul ke tu? Wallahu a'lam. Di mana dia dapat? Kita tak tahu itu. Bukan anak pangkah tahlil. Anak tak pangkah tahlil. Sebab itu dia buat oleh ulama besar-besar. Anak tak berani nak sentuh benda tu. Cuma yang nak sentuh di sini cara sahaja. Kenapa ditunggu malam 21? Kenapa ditunggu malam 100? Kenapa batu nisan tak tuliskah turun? Mayat turun terus batu nisan. Tak boleh kah? Kenapa tunggu sampai malam 100 pun nak turun batu nisan? Benda tu yang jadi pening kita. Nak pasal apa sampai tahap tu? Tak bolehkah 100 sampai 200 hari baru turun batu nisan? Tak boleh. Boleh juga kan? Kepahaman tu yang kita tak mau. Kita tunggu malam 100 genap. Malam 21, malam pecah perut. Yang tu yang kita tak mau. Logik pun tak boleh terima dah. Malam 21, malam pecah perut, mayat pecah perut, kita di sini buat tahlil kenyang perut. Tak logik dah. Dia sepatutnya simpati. Malam ni, malam orang pecah perut, kita kosong perut, puasa. Sepatutnya begitu. Ni tak. Kita ni kenyang perut, kawan tu di bawah pecah perut. Tak usah sebut malam pecah perut tu. Buatlah tahlil. Bila teringat pada arwah, buatlah. Tak ada masalah apa. Tunggu malam tertentu, malam ni, malam ni, malam ni. Siap dengan gear pula. Dulu pernah sebut siap dengan gear. Gear 1, gear 2, gear 3. Dia tanya ambil di mana? Tu pun tak tahu juga. Akhirnya ada je orang bagi pandangan. Gear 1 tu start pasal orang perempuan cedok gulai lambat sikit.
Jadi kita tahlil cepat, tahlil habis, gulai tak sampai, sejuk. Apa ni, leceh kita kena tunggu. Itu gear satu. Sebab tu dia lambat sikit. Tengok gulai laut semua masuk dalam talam, kita pelaju sikit masuk gear 2. Nah. Tengok gulai dan laut sampai dalam talam, bubuh di ke depan ni, baru kita masuk gear 3. Nanti tahlil tak habis, gulai dah sampai, sejuk gulai, kita nak makan tak sedap. Jadi ada orang beri logik lah, itu anda terimalah, tak apalah. Asal ada alasan, sudah. Jangan tak ada alasan. Sebab apa buat macam ni? Ada 3 gear lagu ni, dia pun tak tahu. Tak tahu, nanti dulu. Mana? Kena cari. Di mana ambil? Sepatutnya kena cari. Benda pelik-pelik macam ni kena cari. Mesti ada orang buat. Siapa buat? Nak kena tahu yang tu dulu. Ulama' mana buat? Kena tahu dulu. Sampai hari ni kita tak boleh cari siapa buat. Yang kita dapat tahunya, kita dapat beralasannya, siapa buat? Imam kampung buat. Imam kampung tak boleh. Sebab imam kampung ni haru biru pemikiran dia sekarang ni. Lah ni lah. Dia tengok macam mana. Orang bawa pergi melawat Langkawi boleh 3 hari, siap. Tu imam dia dah tak apa nak duduk betul dah. Orang bagi RM500 dah, tu imam dia tak nak betul jadi tu imam dah. Itu tu imam dia tak nak betul dah. Dia kata, Mekah peri pula. Lagilah bagus. Dia kata. Sebab tu imam kampung ni lah ni, nanti dulu. Kena tengok dulu. Dia tak sah banyak. Bagi temakar Jawa yang kuat daun je. Jadi kelang kabut lah dia. Betul lah tu. Hak kampung mana lah. Betul lah tu. Apa tak yang dibuat lagi. Semua yang dah dibuatnya. Tu hak kampung saya punya. Apa yang tak kono lagi. Semua yang dah kono dah. Habis. Main buah ni rosak habis. Tak usah cerita lah sistem Islam ke. Undang-undang Islam ke. Hukum akal Islam tak usah ceritalah. Apa tak yang dibuat lagi, nak apa benda lagi, semua dah cukup, semua dah kono, habis. Itu tak boleh kata apa. Baik nak balik ke depan tadi. Jadi itulah dia. Syirik pada Allah Ta'ala ni hanya itulah. Tokong, berhala, dewa-dewa disembah, boleh kena dianggap syirik. Itulah kepahaman setengah di kalangan masyarakat kita. Jadi pendirian sikapnya seperti inilah dia kata banyak ruang lingkup hidup manusia ni terbiar dengan pengaruh ilah-ilah atau apa namanya di dalam berbagai-bagai jenis macam-macam. Sebenarnya inilah pintu yang menyebabkan ramai umat Islam hari ini menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia tak perasan benda tu. Wallahu a'lam. Saja dah. Baik balik pada ayat tadi. Allah berfirman wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jangan kamu menyeru atau kamu menyembah bersama dengan Allah akan Tuhan-Tuhan yang lain. Sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan dia. Betul kan? Ilahan akhar la ilaha illahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Huwa kullu syai'in halikun. Tiap-tiap sesuatu akan binasa sana. Tiap-tiap sesuatu akan binasa illa wajhahu, kecuali wajahnya ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tak binasa. Lain semua binasa. Lain semua binasa. Kecuali yang dihukum tak binasa. Itu cerita lain lah. Yang Allah Ta'ala hukum dia tak binasa. Itu cerita lain. Umpama syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz. Memang dihukum tidak binasa. Termasuk yang ada pada tubuh badan kita. Azbuz zanab dipanggil. Itu tulang yang satu kata Nabi, tulang cenongging. Di mana daripada tulang ni lah makhluk akan disusun semula pada hari kiamat. Itu dipanggil tulang cenongging. Hak lain semua habis hancur, dia saja yang tak binasa. Sebab tu dalam kes DNA kalau dapat tulang ni, confirm tak ada hak orang lainnya dah. Itu hebatnya. Hak lain semua hancur. Itulah itu kita. Lain semua binasa kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Lahul hukmu, baginya lah segala hukum hakam, segala undang-undang, segala sistem, segala peraturan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah Allah Subhanahu Wa Taala kamu semua akan dikembalikan. Jadi bila orang tu mengucap la ilaha illallah, ini berarti bahawa dia telah buat kesaksian, telah berikrar, membuat pengakuan bahawasanya atau bersumpah untuk mematuhi, untuk mentaati, untuk mempercayai bahawa tidak ada pengabdian yang layak disembah melainkan hanya diberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ma'budu illallah, tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. La wujuda illallah, tidak ada yang wujud sebenar-benar wujud melainkan wujud Allah. Dan banyak lagi lah.
Ini benda yang perlu dipikir balik. La maqsuda illallah. Tidak ada keinginan dan harapan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada bentuk pertolongan melainkan pertolongan yang datang daripada Allah. Inal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Orang bersyahadah kena pastikan benda ni. Kena sempurnakan benda-benda ni. Ini di antara tuntutan syahadah. Dan kita kena ingat di antara tuntutan syahadah yang belum kita sempurna lagi hari ini, iaitulah syariat yang berhubung dengan masalah jenayah. Yang melibatkan hukum hudud. Bagi orang yang berzina, orang yang menuduh orang zina, bagi orang yang murtad, bagi orang minum arak, bagi orang yang apa lagi? Yang disenaraikan sebagai undang-undang jenayah dalam Islam. Yang ni belum disempurnakan lagi. Bukan tak buat lagi pun. Dan tak bercadang lagi pun nak buat. Dalam sistem yang ada sekarang. Kecuali ada di kalangan jemaah-jemaah yang nak buat. Di sini kita kena bagi sokongan. Begitu. Cuma kita nak buat seorang tak boleh. Ada ulama' tok-tok guru nak buat, kita kena bagi sokongan di situ. Itu sebagai tanda membuktikan kita telah nak menyempurnakan tuntutan syahadah kita. Sebab tak sempurna lagi sekadar kita bertasdik, membenar dalam hati, berikrar, tak dibuktikan dengan amal. Dia mesti dibuktikan dengan amal. Di antaranya mesti melaksanakan syariat jenayah yang berhubung dengan orang berzina, orang mencuri dan sebagainya. Tanda kita pada nak sempurna dengan amalan tadi ni, bagi sokongan pada tok-tok guru setiap 5 tahun sekali. Gunakan pensel, tak payah, tak susah benar, tak payah guna batang cangkul, tak payah. Pensel sahaja. Tak payah pegang senapang, tak payah pegang keris, tak payah taman sari, tak payah pensel. 2B ke 3B punya pensel, kan tak? Wallahualam. Tak tahulah dakwat apa nak diguna lepas ni, kita tak tahulah. Terus setakat ni kita tengok pensel lah. Yang boleh dipadam ataupun boleh nak dikekalkan, tak ada masalah yang tu. Berlaku berbagai-bagai penipuan wallahualam. Boleh faham tak tu? Kalau tak boleh faham pun tak apalah, selamat tak boleh faham lah. Macam mana? Baik, kita balik pada kalimah syahadah kita tadi ni. Kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang orang kata apa, dituntut sentiasa kisah berucap. Tujuan utama adalah untuk membarui iman. Membarui iman kita. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, kata Rasulullah. Perbaharuilah iman kamu, kata Nabi, dengan berkata la ilaha illallah. Sebab tu bila ada majlis nikah kahwin, angkat nikah, yang selalu anda buat lah, anda minta kedua pengantin, bakal suami isteri mengucap la ilaha illallah. Dan termasuk juru nikah anda sendiri pun mengucap juga dengan la ilaha illallah. Tujuan memperbaharui iman. Tapi kadang-kadang orang salah arti. Dia kata apa? Kami tak Islam kah? Dia faham kok tu. Maksud kita bukan tak Islam, maksud kita membaharui iman. Sebabnya kita sentiasa terdedah dengan kerja-kerja pasif. Kita bukan maksum. Ada benda yang tak betul dengan Tuhan kita buat. Benda dosa-dosa. Tak kecil besar pun kena bertaubat sebenarnya. Kena bersihkan. Ini ibadah yang kita nak buat nikah kahwin ni, ibadah yang berhubung dengan zuriat keturunan. Kita tak mau kita angkat nikah dalam keadaan pasif. Apalagi dalam keadaan syirik pada Allah Ta'ala. Kita tak mau. Apalagi dalam keadaan murtad. Dalam keadaan tidak membawa iman. Kita tak mau yang tu. Kita nak bukan sekadar mati. Nikah kahwin kita nak membaharui syahadah. Supaya memberkati zuriat keturunan yang akan lahir daripada angkat nikah tersebut. Itu tujuan dia. Tapi kadang-kadang disilap faham. Dia kata, aku tak Islam kan? Macam kita pergi negara Arab lah. Orang Arab tengok muka kita ni, muka Jerman ke muka apa. Nak kata, orang Arab pun tak. Lain macam punya muka. Dia pergi tanya kita, entah Islam, dia tanya kita. Entah Muslim, dia tanya kita. Berdasing kat telinga kita. Kita duduk di Malaysia, mana pernah orang nak tanya lagu tu. Sebab orang Malaysia tengok Melayu mesti Islamnya. Melayu mesti Islamnya.
menganuklah fahaman apa pun mesti Islam dah. Itu faham kita di Malaysia. Sampai tanah Arab dia tengok muka kita ni Filipina ke, ini Bangladesh ke apa ke semua nak kata Arab tidak. Entah Muslim dia tanya kita. Berdesing kat telinga kita mula-mula sampai. Kita tak biasa dah. Lama-lama terasa biasalah, tak ada masalah lah. Lepas tu dia tengok kita nak kata Filipina, tak Filipina, nak kata Islam Melayu, tak Melayu, nak kata Bangladesh, tak Bangladesh. Sebab tu dia tanya lagu tu. Tak salah sebenarnya. Sekurang-kurang peringatkan kita. Baiklah. Dan pernah anda sebut dulu, kalimah ni juga menjadi bekal. Menjadi bekal kepada kita. Apa nama ni, hidup di dunia dan juga di akhirat. Tuhan bekalkan lahir ke dunia, Tuhan bekalkan kalimah ni untuk kita selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Mana-mana manusia ataupun Allah, manusia yang Allah Taala kekalkan kalimah ni dalam hidup dia di dunia dan di akhirat, insya-Allah jaminan kalimah ni membawa dia ke syurga. Sebab tu dalam kita menghadapi kematian, kematian lah, Nabi sebut laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah pada orang yang nak mati di kalangan kamu itu la ilaha illallah. Karena Nabi kata fa innahu ma min 'abdin yukhtamu lahu biha 'inda mautihi illa kanat zadahu ilal jannah. Ada Nabi bersabda lagu tu. Maka sesungguhnya dia kata tidak ada seorang hamba Allah yang diberi kemudahan mengakhiri hayatnya ataupun mengakhiri hidupnya dengan kalimah ini, semasa ia hampir mati, di mana kalimah ini menjadi bekal untuk dia ke syurga. Mana-mana hamba Allah yang Tuhan beri hidayah, beri petunjuk ketika nak mati, dengan kalimah ini, dapat mengucap kalimah ini, dia kata kalimah ini jadi bekal untuk dia ke syurga. Yang tu nak kita kena pastikan. Jadi kita kena ingat balik, pernah anda sebut, Allah Subhanahu Wa Taala nak beri taufik hidayah ketika sakratul maut. Tuan tilik juga pegangan kita sebelum ni. Semasa kita hidup di dunia, sejauh mana kita berpegang dengan kalimah ni? Semasa kita hidup di dunia, sejauh mana kita beriman dengan kalimah ni? Hidup kita, cara hidup kita di dunia, adakah melaksanakan tuntutan kalimah ni? Kalau hidup kita di dunia macam cara hidup labu-labi atau keluarga 69, 96 punya keluarga, wallahu alam. Wallahu alam. Sebab waktu sakratul maut pentingnya taufik hidayah daripada Allah. Taufik hidayah daripada Allah penting. Waktu sakratul maut. Sebab waktu tu kita dalam hilang ingatan, dalam nazak, dalam tak sedar, ada yang tak sedar, koma orang panggil, tak sedar. Penting taufik hidayah daripada Allah Taala. Dan Allah Taala nak beri taufik hidayah, dia tilik juga pegangan kita sebelum ni dengan kalimah ni. Sejauh mana kita beriman dengan kalimah ni? Di situ duduk dia. Betul lah, ada. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Tapi kita kena ingat, talqin tak ada beri kesan terang mana. Itu sebagai bantuan sahaja. Yang penting ialah taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang tu talqin lah siapa pun. Hatta kalau kita tengok sejarah Abu Talib nak mati, siapa talqin? Nabi sendiri talqin pada Abu Talib. Kata, wahai bapa saudaraku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oleh kerana Abu Talib waktu hidup macam keluarga 69, 96 punya keluarga, nak mati sakratul maut, Tuhan tak bagi taufik hidayah. Mati dalam keadaan tidak beriman. Duka cita juga nabinya. Kerana bapa saudara dia yang dia sayang, dan bapa saudara sayang kat dia, tiba-tiba mati tak beriman. Kita tak usah kata bapa saudara adik-beradik, orang pun bila dia paling kepala tak mau mengucap, kita susah hati dah. Kesian kat dia. Begitulah perasaan Nabi pada waktu itu, menduka citakan bapa saudara, bukan orang lain. Adik ayah dia, mati tak beriman, tak bawa syahadah. Allah Ta'ala turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya, wahai Muhammad, itulah lebih kurang makna maksud. Engkau tidak dapat beri petunjuk ke dalam hati orang yang engkau kasih, akan tapi Allah lah beri petunjuk kepada siapa yang kehendaki, dia kehendaki. Cuba kita tengok di situ. Nabi talqin. Bayangkan kalau kita hari ni, siapa pun tak tahu lagi nak talqin kita. Kita berharap pada anak hafiz Quran. Anak hafiz Quran tidak memberi kesan mana-mana. Tak beri kesan setakat mana. Kalau kita waktu hidup dulu, macam keluarga 69-96 punya keluarga. Ya. Begitu juga yang disebut tadi ni, bila Allah tetapkan kelima ni, insya-Allah ditetapkan di akhirat. Tapi di dunia mesti kita berusaha bersungguh-sungguh, meyakini, beriman, berusaha melaksanakan tuntutan kalimah ni. Barulah ditetapkan kalimah ni dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Sama ada nak mati atau di alam barzah ketika menghadapi soal munkar dan nakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Taala meneguhkan, menetapkan dalam hati orang beriman dengan perkataan teguh, perkataan tetap. Hidup di dunia dan juga di akhirat. Perkataan teguh, perkataan tetap iaitu kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah iaitu kalimah syahadah, kalimah la ilaha illallah. Ya. Orang beriman insya-Allah akan dapat benda ni. Ya. Sebab Nabi sebut innal muslima iza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fazalika qawluhu yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya seorang muslim, kata Nabi. Muslim, munafik tak masuk. Bila disoal, iza su'ila fil qabri, apabila dia disoal, ditanya di alam kuburnya oleh munkar dan nakir. Lalu dia menaik saksi, membuat kesaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan itulah kata Rasulullah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala meneguhkan, menetapkan dalam hati yang beriman dengan perkataan teguh, perkataan tetap. Iaitulah kalimah tauhid, kalimah thayyibah tadi. Jadi maknanya kalaulah Allah Taala meneguhkan di dunia kalimah ni, insya-Allah Tuhan teguhkan, Tuhan tetapkan kalimah tu di akhirat. Tapi Tuhan tilik juga bagaimana amalan kita, pegangan kita dengan kalimah ni. Sebagian orang kata kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan solat, dengan ibadah kita. Sebabnya kalau nak tengok solat, ibadah kita, kalau semayang contoh dia, berapa persen saja yang khusyuk. Nak cari 50% pun payah. Di makam kita, tahap kita yang kelang kabut dengan dunia hari ini, 50% pun payah nak cari khusyuk. Sembahyang yang macam ni nak beli syurga. Allahu Akbar. Rasa malu nak tunjuk sembahyang ni, nak minta syurga ke Tuhan. Besok. Rasa malu. Melainkan rahmat Allah. Jadi, tidak pula boleh dipahamkan, kalau macam tu, tak payah sembahyang lah. Tunggu rahmat syurga. Tak boleh dipaham lagu tu. Sebab Allah Ta'ala nak beri rahmat ni, Tuhan tilik juga kepada solat, pada ibadah kita. Kesungguhan dalam melaksanakan ibadah. Berusaha untuk mencapai khusyuk. Menjaga solat dia. Pagi, petang, siang, malam tak pernah tinggal. Jaga. Di situ ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha untuk khusyuk dah ada. Tapi tak dapat juga. Dia buat macam mana pun duduk pergi juga ke. Akak ya takbir lepas ke kelang. Akak takbir lepas ke kelang. Salam gitulah. Lebih kurang ada. Tak mau juga. Di situ ada rahmat Allah. Tapi kalau buat keputusan tak payah solat, tunggu saja rahmat, ayat tu minta maaf. Begitu juga syahadah. Tuhan nak beri taufik hidayah ketika sakaratul maut. Ketika disoal oleh munkar nakir dalam kubur. Tuhan tilik juga amalan sebelum. Kalau cara hidup di dunia dulu, lentang bukan macam keluarga 69-96, wallahu'alam. Tapi boleh tak Allah Ta'ala bagi hidayah? Boleh. Tapi berapa orang yang dapat? Sebagai contoh, orang kafir yang masuk Islam, berapa persen je?
yang dapat hidayah petunjuk, yang dapat menerima Islam. Berapa persen je? 1000 orang seorang ya, pilihan. Melainkan mereka ni rajin mendengar dakwah dan ambil faham. Sebab kepercayaan adanya Tuhan memang dibekal. Cuma tidak ada ilmu yang nak mengajar mereka bagaimana cara nak mengenal Tuhan. Itu saja. Kalau kita didedahkan mereka ni dengan kepahaman-kepahaman tauhid kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Tapi kena rajin berdakwah macam para sahabat buat dululah. Nah, sekarang ni macam mana kita nak dakwah pada orang ini? Nah, sama kita pun tak penilalat lagi. Nah. Sesama kita pun tak penilalat lagi. Dalam masalah ni. Banyak lagi melakukan perkara-perkara yang sumbang. Maknanya yang boleh batalkan syahadat. Wallahu a'lam. Nah, kena rajinlah berusaha, kena rajinlah berdakwah kita. Kita hari ni ilmu dah ada sebenarnya. Nah, ilmu dah ada. Masalah kita hari ni amal yang jadi masalah pada kita. Nah, amalan yang jadi bukan rosakkan kita. Ilmu masing-masing dah ada. Tambah lagi banyak orang kata apa, lahir ulama-ulama. Banyak sekarang ni yang hafiz, yang mengaji tinggi sampai peringkat PhD pada. Tapi masalah beramal kita harap tak sebagaimana yang kita dah lihat. Mudah-mudahan dia beramal lah. Masalah amal sekarang ni. Kita boleh bercakap benda tu. Tapi buat belum tentu boleh. Tak usah kata benda besar. Benda kecil pun kadang-kadang kita tak mampu buat. Nak istiqamah dengan amalan sunat pun kadang-kadang kita jadi kacau bilau juga. Sejauh mana solat tarawih kita memberi kesan pada diri kita, pada kehidupan kita. Bulan Ramadan saja mampu buat sampai 20. Lepas Ramadan silat-silat qabliyah ba'diyah pun tak mampu dah. Dalam keadaan kelang kabut dengan kerja buat hari ni. Ramai dah kita tengok. Macam mana dia dapat qabliyah ba'diyah? Masuk masbuk menyang. Itu sebagai dalil cukup dah. Dia masuk semayang masbuk. Tak salah masbuk. Memang adalah hukum fiqh kita. Bagi orang tidak sempat, orang kata apa? Muafiq dengan imam dia, tak salah masbuk. Tapi masbuk ni biarlah sekali-sekala. Dan yang pergi booking nak jadi lebay masbuk tak boleh. Dia ada booking jadi lebay masbuk. Tiap waktu dia masbuk. Ini tak jadi lagu ni. Sekali-sekala. Jam jalan. Bangun tidur pagi terlewat sikit. Datang ke masjid, orang dah semayang. Masbuk lah kitanya. Hujan ke masbuk lah kitanya. Sekali-sekala. Tiap waktu booking jadi lebay masbuk. Ini tak jadi. Jadi macam mana nak buat qabliyah ba'diyah? Masbuk menyang. Nak qadha ke? Payah dah. Lepas-lepas bagi salam je, tengok-tengok hilang dah. Duduk dalam kereta dah. Doa pun tak ada, punya sibuk. Sibuk benar dengan bisnes dia tu. Patutnya berdoa dulu, ambil berkat, minta berkat dari Allah Ta'ala. Patutnya begitulah. Bisnes jugalah. Minta berkat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berdoa ni dia bagi keberkatan. Tak fikir dah yang tu. Berlah begitu je. Dan banyak lagi lah benda sumbang yang kita tengok sini dah. Kadang-kadang pula hari Jumaat pun masbuk juga Jumaat. Ini lagi parah lah. Sampai Jumaat pun masbuk, ini lagi parah lah. Dia nak tetap waktu sembahyang. Itu benda ni benda orang apa? Harian. Sepatutnya tak berlaku dah begitu. Sepatutnya dah didisiplinkan kita begitu. Kita ni kena menunggu waktu solat. Bukan solat menunggu kita. Ini waktu solat dah masuk. Kita tak sampai lagi. Kalau waktu solat tu boleh cakap mana lebay ni tak sampai lagi. Ni lebay masbuk ni tak sampai lagi. Kita tunggu waktu. Sepatutnya begitu. Disiplinkan diri kita begitu. Kalaulah begitu cara hidup kita, dengan ibadah kita dengan Allah Ta'ala, cara begitu, payah juga kita nak harap dia ni berhubung dengan kita tepat masa dia. Sebab tu berlaku di kalangan kita, berjanji pun tak boleh tepat masa. Janji pukul 9, pukul 11 dia mari. Sakit jiwa ni semua ni, janji lagu ni sakit jiwa, tunggu ni sakit jiwa. 2 jam lewat. Bukan 5 minit. Sampai-sampai pasal apa lewat. Jam dia kata. Han tak boleh hubungi kan dah lewat. Dah jam. Senyap begitu je sampai.
Han tak pakai jam kot, pakai. Tapi angkat jam tangan kanan, tangan kiri. Nah, sebab tu jadi lewat. Kan? Masa lari, pakai jam tangan kiri ni, masa dia lari. Wallahualam. Jangan marahkan saja je tu. Pasal anak ikut sunnah Rasul kita ni, setiap menganak mengiri, dia pakai, dia mendahului yang kanan. Nah. Berjalan langkah kanan. Nah. Itu Nabi kita. Di benda ni pun tak dapat buat juga ni. Nah. Tak dapat buat. Ilmu ada dah. Sejauh mana solat witir beri kesan dalam kehidupan kita. Yang Nabi kata, "Autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Berwitirlah kamu, sesungguhnya Allah Taala itu witir. Makna witir di sini Allah Taala itu esa, tunggal. Dan juga cukup suka dengan berwitir. Itulah amalan Nabi kita. Adakah kita buat? Solat witir dah kita buat. Kesan solat witir. Bagaimana? Mempengaruhi kehidupan kita. Adakah kita buat? Macam yang kita sebut dulu lah. Contoh dalam bab harian kita dah buat. Makan, minum. Berapa suap kita masuk dalam mulut satu hari? Tak pernah bilang ni. Nah. Nabi kalau dia suap masuk dalam mulut, dia nak berhenti di 3 suap. Ataupun 5 suap. Ataupun benda-benda yang ganjil, gasal. Angka yang gasal orang panggil, yang ganjil. Itu amalan Nabi kita. Kita tak tahu banyak mana suap, tak tahu. Nah, tak ambil tahu suap masuk banyak mana. Berapa teguk air yang kita teguk. Benda senang je. Nah. Mesti ada hikmah. Nah, hak Nabi ajar mesti ada hikmah. Kita buat mesti ada kelebihan dia. Benda senang. Tapi tak dapat nak buat yang ni. Termasuk Ana sendiri pun tak dapat nak buat. Tuan-tuan dapat tengoklah dah minum di depan tuan-tuan sekali, 3 teguk lah. 5 teguk lah, dah berhenti dah. Kalau seorang-seorang diri sat lagi, pakai teguk je lah. Maknanya, itu dia. Amal kita, Allah bermasalah hari ni. Dapat buat cantik. Tak dapat buat. Taklah salah. Tapi ingat, mesti ada kesan-kesan sampingan. Sebab hak Nabi buat, mesti baiknya. Nabi suap masuk. Makan dengan 3 jari. Kita segenggam. Nabi bila sedap dia berhenti. Kita bila sedap tambah lagi. Main tolak je masuk dalam perut. Tak ambil kira. Sebab tu kita terdedah dengan penyakit. Sebab Nabi kata perut asal penyakit. Pantang ubat. Nampak tak? Pantang ubat. Makna sebelum kena ada pantang. Kita bila dah kena, pantang. Doktor kata, bekas Nabi kata, doktor kata, hang ambil ubat, gini-gini, pantang di dalam lidah. Baru dia pantang. Wah, Nabi dah ajar lama dah, pantang itu ubat dia. Ambil kira satu hari, pagi ni aku nak ambil susu banyak, berapa camca? 3 camca ke? 5 camca ke? Kena ambil kira benda tu. Gulai masuk dalam pinggan berapa camca? 3 ke? 5 ke? Sepatut begitu. Ni nak, tambah tertengok kambing pula. Dia tak kira orang belakang dah. Dia kira dia ya. Bertimbun dalam pinggan dia. Sekali makan pun tak habis. Itu kita. Kita. Dah amal makan dalam dulang. Baguslah tu. Sama-sama jemaah. Mudah-mudahan dapat mesra kita sama-sama jemaah. Makan dalam dulang. Tak salah. Bagus. Tapi kena ikut adab. Sebab Nabi beradab. Kita bila makan dalam dulang, tak ada adab. Tengah-tengah makan, kita bersembang. Tengah makan. Yang tu masalah. Sehari lepas makan, tak ada. Kawan tak ada habis lagi. Dia dah ambil screwdriver lah. Allahu Akbar. Tutuplah sikit. Kalau nak screwdriver pun tutup sikit. Dah. Supaya tak terpelanting apa dalam mulut kita kepada dalam bekas nasi kawan. Bayangkan, tak pun terpelanting dalam bekas nasi kawan. Cari tak jumpa dah. Kawan nak tinggal membazir. Nak dimakan, goli deng. Tak mau gagah lah, kembur mulut. Itu cara kita. Bukan salah makan, tak ada. Tapi kena beradab lah. Bayangkan hak congkeh ni, kalau terpelanting, kita ambil cium, bau lagi mana. Yang itulah masuk dalam pinggan nasi kawan. Kawan nampak pula tu. Nak ambil hak mana tak tahu dah. Siap. Yang ni kita bermasalah hari ni dah. Boleh makan. Tak ada masalahnya. Makan orang kata beradab, bersunnah. Tak ada masalah. Tapi kena jaga adab.
kayu siwak. Tak apalah nak bersiwak tu. Macam tak apa lah pakailah. Ni letak atas kolah air. Ya. Terpelanting masuk dalam kolah bermasalah. Nah. Tak najis tapi goli dan. Nah. Wallahu alam. Mana kita hari ni ilmu ada bukan tak ada. Amalan tu yang kurang ada. Melangkah kita tak ambil kira yang mana kanan kiri kita tak ambil kira. Ilmu ada, amalan kurang. Yang ni kita kalah ini. Kita kata la ilaha illallah ada. Tak bersedia untuk membersihkan jiwa kita daripada sebarang syirik. Dan tak memperbaiki amal. Sepatutnya bila kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tak. Kita buktikan dengan amalan. Buktikan dengan amalan. Patutnya begitu. Sebab tak sempurna iman setakat tasdik, iqrar, melainkan dibuktikan dengan amalan. Itulah pandangan-pandangan ulama-ulama usul din ataupun ulama-ulama ilmu kalam dulu. Tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, wal amalu bil jawarih. Nah, wallahu alam. Cukup untuk pagi ni. Suara dah jam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.